Oke, faham. Ini dia kisah merapu terakhir kita di Kodiang, babak di kedai kopi, dengan Tok Are sebagai pemerhati dan penambah rasa. Siap sedia untuk muhung besar-besaran. Kedai kopi Pak Mat Tempe, sembang muhung Raja Buah di Kodiang. Mentari pagi di Kodiang mula menyingsing, dan bau kopi opekat dengan donat 5 janda dah semerbak di warung Pak Mat Tempe. Tok Are, yang kita kenai sebagai Raja Tok Are sebelum ini, dah bersila di bangku panjang, menghirup kopi dia perlahan. Dia tahu kalau budak-budak 3 orang ni melepak sekali, mesti ada kisah muhung besar yang akan terkeluar. Tak lama lepas itu, sampailah Danish, Akrimi, dengan Nazhan. Muka mereka 3 ni berseri-seri, tapi dalam kepala masing-masing dah siap sedia skrip nak buat cerita paling merapu. Mereka ambil tempat duduk, order kopi dengan donat seorang satu. Hampa 3 ni, apa cerita hari ni? Tok Are mulakan sesi. Ada cerita baru kah? Aku dah lama tak dengar cerita betul dari hampa ni. Tok Are sengaja tekankan perkataan betul itu. Danish, kerbau puncak langit. Danish, yang memang muka dia kalau menipu pun nampak inosen, terus menyandar. Tok Are, Nazhan, Akrimi, hampa tahu tak, Tok Nyang aku ni memang power punya orang. Power lagu mana? Nazhan dah kerut dahi. Dia bela kerbau tapi bukan kerbau sebakang-bakang kerbau, Danish buat-buat serius. Kerbau dia ni besar sungguh. Hampa tahu tak, tinggi dia mencecah langit. Akrimi dah tergelak kecil. Amboi Danish, takkanlah tinggi sangat. Betul, tinggi dia sampai puncak awan. Danish tak mahu kalah. Kalau seekor burung gagak tuh, terbang dari hujung tanduk kerbau aku sampai ke hujung tanduk sebelah lagi, seminggu baru sampai. Nazhan dah ternganga. Tok Are pun dah tergeleng kepala, tapi senyum simpul. Dia tahu ini baru permulaan. Akrimi, pokok cabai gunung berapi. Giliran Akrimi pulak. Dia ni kecik pedia, kecik cili padi, menipu pun bersahaja. Dia letak cawan kopi, dia perlahan-lahan. Hampa punya cerita tak seberapa sangat. Dengar cerita Tok Nyang aku pulak. Tok Nyang hang pulak, Danish dah pasang telinga. Tok Nyang aku ni, dia ni petani terhebat di Kodiang. Dia tanam cabai. Akrimi mula bercerita, tapi cabai dia bukan cabai biasa. Pokok cabai dia tu punyalah besar. Kalau hampa nak tahu, kalau seorang lelaki sado macam Nazhan ni nak pusing keliling pedu, pangkai pokok cabai tu, 1 minggu baru cukup 1 pusingan. Nazhan terus terbeliak mata. Weh, Akrimi, gila hang. Itu pokok ke gunung? Betul lah, tinggi dia pulak, sampai ke awan. Akrimi tak berkedip mata masa, dia menipu. Sampai burung-burung pun boleh buat sarang ke awan yang berkumpul kat puncak pokok cabai tu. Tok Are dah tak boleh tahan dah, dia tergelak kecil. Pak Mat Tempe yang tengah sibuk buat kopi pun dah tersenyum sorang dengar sembang mohong depa. Nazhan, gendang tulang raksasa. Sekarang giliran Nazhan. Dia ni memang tak boleh kalah. Dia pandang Danish, pandang Akrimi, lepas itu dia pandang Tok Are. Dia ambik nafas dalam-dalam. Hampa punya cerita tu kecil je. Tok Nyang aku punya cerita lagi dahsyat. Nazhan mula dengan suara yang berbisik sikit. Kononnya nak buat suspense. Tok Nyang aku ni, dia ni pemuzik paling hebat. Dia buat gendang. Danish dengan Akrimi dah ketawa mengejek. Alah, gendang kecik tu buat apa? Bukan gendang kecik. Nazhan jerkah. Dia buat gendang tu dari tulang binatang purba. Punyalah besar gendang tu dari hujung ke hujung. Kalau hampa nak jalan, seminggu baru jumpa hujung sebelah lagi. Danish dengan Akrimi terus terbeliak mata. Hah? Betul. Nazhan menekan. Gendang tu punyalah besar. Sekali Tok Nyang aku ketuk, bunyi dia boleh dengar sampai seminggu. Danish dan Akrimi terus melompat dari kerusi. Weh Nazhan, hang penipu besar. Jerit Danish, mana ada balak besar macam tu nak buat gendang? Betul itu. Kulit mana hang nak cari nak buat kulit gendang sebesar tu? Itu dah kategori muhung besar tahap dewa dah. Akrimi menyampuk, muka dia merah padam. Depa tak puas hati sebab cerita Nazhan lagi merapu dari depa. Nazhan senyum sinis. Dia memang dah siap sedia dengan jawapan. Dia hirup kopi dia sikit buat-buat tenang. Hampa ni, cepat sangat melatah. Mana ada balak? Nazhan mula. Hampa ni, tak dengar habis lagi dah melompat. Danish dan Akrimi pandang Nazhan, nak dengar jawapan dia. Tok Are pun dah tersandar, sedia nak dengar klimaks cerita. Nazhan sambung. Gendang yang Tok Nyang aku buat tu, bukan dari balak. Dia buat dari batang cabai, Tok Nyang Akrimi lah. Dah kata keliling perdu pun seminggu, memang sesuai lah buat gendang. Muka Akrimi terus jadi pucat. Dia punya cerita sendiri kena guna untuk tipu dia balik. Lepas itu, kulit gendang dia, Nazhan pandang Danish dengan senyum kemenangan. Kulit gendang tu pulak, dia guna kulit kerbau Tok Nyang Danish lah. Kan kerbau dia punyalah besak sampai burung terbang seminggu baru sampai hujung tanduk.
Memang cukuplah buat kulit gendang. Dennis terwih ternganga, tak terkata apa. Akrimi pun dah terdiam, malu sendiri. Tok Are tergelak terbahak-bahak sampai tersembur kopi Odia. Pak Matempe pun tak dapat tahan gelak, siap terpijak kain pelikat dia. Hahaha, memang power lah Hang Nazhan, kata Tok Are sambil tepuk bahu Nazhan. Hang punya muhung memang tak dak tanding. Danish dengan Akrimi akhirnya mengalah. Depa akui Nazhan memang raja muhung hari itu. Depa sambung hirup kopi Odepa sambil geleng kepala. Dan begitulah, di warung Pak Matempe di Kodiang, sesi sembang muhung tu berlanjutan sampai ke petang, ditemani kopi opekat dan donat 5 janda yang memang terangkat. Dan cerita-cerita merapu depa ni lah yang buatkan Kodiang ni tak pernah sunyi. Hahaha. Saya harap cerita merapu ni buat Anda gelak. Puas tidak dengan penutup kisah muhung depa ni?